وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمانكم. Waqala Mujahid, berkatanya Mujahid, Mujahid nama dia Mujahid bin Jabr, Mujahid bin Jabr. Dia maula kepada Abdullah bin Sa'ib Al-Makhzumi. Mujahid ni adalah seorang tabi'in. Mujahid satu orang tabi'in. Ya alim hadis dan juga tafsir. Dia juga muhaddis, dia juga mufassir. Mujahid. Dia cerita tentang dia alim tentang tafsir, sudah ma'ruf di kalangan ulama. Dan kita akan jumpa banyak perkataan Mujahid ni di dalam kitab tafsir, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ni. Dia tabi'in, dia di kalangan tabi'in. Dan Imam Bukhari biasanya kalau dalam mentafsirkan makna ataupun lafzi Al-Quran, banyak guna perkataan-perkataan daripada pendapat-pendapat Mujahid. Dan Mujahid ni dia dalam riwayatnya ada sebut lebih kurang 30 kali dia membaca Al-Quran ni kepada Ibn Abbas. Dibaca depan Ibn Abbas, sahabat. Dan Ibn Abbas juga antara orang pandai, alim tentang tafsir Al-Quran. Dan ni antara orang-orang ahli-ahli tafsir yang ramai-ramai ambil pendapat-pendapat dia, yang mana pendapat-pendapat dia sesuai dengan pendapat-pendapat sahabat. Kita dalam mentafsirkan Al-Quran, kadang-kadang kita kena mentafsirkan dengan pendapat-pendapat yang kita boleh fahami daripada pendapat-pendapat sahabat dan juga pendapat tabi'in. Kerana mereka lah lebih memahami tentang lafaz-lafaz Al-Quran, mana-mana lafaz. Sebab kadang-kadang dalam hadis tidak ada sebut tentang syarah hadis, syarah ataupun tafsir Al-Quran. Bukan semua ayat ni ada syarah dia ataupun tafsir dia di dalam hadis. Maka adalah banyak tempat yang mana di dalam Al-Quran
tidak dihuraikan dengan secara hadis, tak ada. Maka dihuraikan dengan cara lafaz dia dan juga makna dia, lafaz makna dia. Dan lafaz makna dia ni kita banyak ambil iktibar daripada pendapat-pendapat yang kita boleh fahami daripada sahabat. Yang mana sahabat ni dia adalah orang Arab, dan dia adalah orang yang lebih mengetahuinya maksud sebenar ayat Al-Quran seperti mana diturunkan Al-Quran masa zaman Nabi SAW. Maka dari situlah kita memahami tafsir Al-Quran. Kita faham dari segi hadis, kita faham dari segi kefahaman yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian kita faham dengan pendapat-pendapat yang dinukil daripada pendapat-pendapat sahabat. Dan inilah mujahid. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Iaitu mujahid berkata tentang ayat ni, iaitu mentafsirkan ayat syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Itu surah Asy-Syura ayat ke 13. Iaitu Allah Ta'ala mensyariatkan buat kamu sekalian tentang agama Allah ni, seperti mananya ma wassa bihi Nuha, seperti mana ya Allah Ta'ala sudah wasiatkan agama ini kepada Nabi Nuh AS. Itu ditafsirkan oleh mujahidnya, awsainaka ya Muhammad wa iyyahu dina wahida. Itu kami wasiatkan kepada engkau ya Muhammad dan juga kepada dia iaitu Nuh, dinan wahida, iaitu agama yang satu. Itu agama pegangnya ya satu. Mana satu usul saja maksud dia. Mana dengan satu tunja saja, dengan satu dasar saja. Ayat berapa? Ayat 13 surah Asy-Syura. Cuma sini ada satu masalah ya. Kenapa tidak disebut Nabi Adam alaihissalam? Karena biasanya Nabi yang awal sekali adalah Nabi Adam. Tapi disebut sini Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh selepas dan juga selepas Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dan juga selepas Nabi Nuh alaihissalam. Ila surah itu ayat dia berbunyinya syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan ayat dia ada sebutnya an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Itu kami syariatkan kepada kamu fahaman agama yang seperti mana yang dibawa, yang diwasiatkan, yang disampaikan kepada Nabi Nuh AS. Dan begitu juga yang kami wahyukan kepada engkau, sama saja. Dan kami wasiatkan, kami sampaikan agama ini kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Yang mana aqimuddin
hendaklah menegakkan agama, menegakkan agama Allah Ta'ala dengan tauhid, dengan taat, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, tanpa selain daripada Allah Ta'ala. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kamu berselisih dalam beragama tauhid ni. Hendaklah kamu menegakkan agama tauhid ini, dan janganlah kamu berpecah belah daripada tauhid. Jadi tunjang tauhid adalah tunjang daripada nabi-nabi terdahulu. Dan berluasanya syirik berlaku masa zaman Nabi Nuh AS. Dan disebutnya kepada dimulakan dengan Nabi Nuh AS kerana masa zaman Nabi Nuh lah berluasanya syirik bid'ah. Dan masa Nabi Nuh juga berlakunya syariat baru. Maka ada yang bentuk menghalalkan, ada yang bentuk mengharamkan, berlaku masa bermulanya pada zaman Nabi Nuh AS dan juga selepas daripada Nabi Nuh AS. Jadi sebab itulah disebutnya Nabi Nuh AS, sini tidak disebutnya Nabi Ibrahim. Nabi Nuh disebut, Nabi Ibrahim disebut, Nabi Musa dan juga Nabi Isa disebut, tapi tidak disebutnya Nabi Adam. Habis itu tafsir daripada Mujahid. Wa qala Ibnu Abbas, berkatanya Ibnu Abbas, syir'atan wa minhaja, surah Al-Maidah ayat 48. Syir'atan wa minhaja, iaitu syir'atan wa minhaja apa makna? Sabilan wa sunnah, itu jalan dan juga sunnah. Itu seperti mana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Syir'atan dengan makna syariat, dan minhaj dengan makna tariqah. Dan tariqah ini dibawa oleh Nabi SAW, seperti yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu maksudnya sabilan situ adalah tafsir kepada minhaj. Sunnah itu adalah tafsir kepada syariat. Itu mana dia? Dia biasa orang Arab, dia akan tafsir perkataan yang paling dekat dalam mentafsirkan apa-apa saja. Dia akan cakap benda yang paling dekat. Jadi perkataan yang paling dekat dengan tafsir, contohnya minhajah paling dekat sekali dengan sabila. Maka sabila situ adalah tafsir kepada minhaj. Sunnah tu yang jauh daripada minhaj, maka sunnah itu adalah tafsir kepada syariat. Jadi minhaj itu adalah jalan ataupun tariqah. Syariatan itu adalah sunnah ataupun kita panggil syariat. Segala yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Apa kaitan dua ayat ini dengan tajuk cerita iman tu? Itu tauhid itu iman. Tauhid itu pegangan ataupun usul daripada dulu sampai sekarang pun benda yang sama. Islam, iman, Islam, iman, dan juga dengan mana? Tauhid. Cuma tauhid ni adalah perpecahan. Tauhid adalah perpecahan. Sebab iman
antara perpecahan iman adalah tauhid. Antara perpecahan iman adalah syariat. Antara perpecahan iman adalah sunnah. Ini maksud dia. Mana perpecahan dia? Tadi kan ya last sekali bicara tentang perpecahan yang ada di dalam iman. Sebab iman perkataan yang umum. Seperti mana Islam, perkataan yang umum. Jadi Islam dengan iman satu makna. Islam pun iman, iman pun Islam. Cuma iman ni dia ada perpecahan dia, yang mana cabai-cabai iman banyak. Kerana cabai-cabai ni lah ya meninggi ataupun merendahkan taraf iman satu orang. Ada satu orang iman dia tinggi, ada satu orang iman dia tu rendah. Jadi rendah kerana beberapa perkara, tetapi tidak rosaknya dari segi akidah, tidak rosaknya dari segi pegangan hati. Mana selagi mana pegangan hati dia tu masih lagi kuat, walaupun jika dia tidak amal, dikira dia ni satu orang yang tidak kuat dalam beragama, ataupun dipanggil iman yang lemah ataupun iman yang kurang, maka tetap juga dia dipanggil iman, orang yang beriman, tetap juga dia ni dipanggil orang yang Islam. Walaupun pada setengah-setengah kategori itu kita panggil dia ni orang fasik. Setengah-setengah kategori dia ni adalah orang yang fasik. Dia ni satu orang yang jahat. Tapi dia masih lagi dalam di kalangan orang yang beriman. Masih lagi di kalangan orang yang beriman. Habis itunya sabila wa sunnah wa du'aukum imanukum. Dan satu lagi nya perbincangan tentang du'aukum imanukum. Du'aukum imanukum, itu doa kamu, iaitu iman kamu. Doa kamu adalah iman kamu. Itu ibadah kamu adalah iman kamu. Itu maksudnya. Ibadah kamu adalah iman kamu. Iaitu tafsiran kepada qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Ayat mana ni? Allah. Al-Furqan. Al-Furqan. Surah Al-Furqan, ayat akhir sekali. Ayat akhir surah Al-Furqan. Itu perkataan yang berbunyinya qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'akum. Allah Ta'ala tidak mempedulikan kamu. Rabb aku tidak akan mempedulikan kamu kalaulah tidak kerana doa kamu yang kamu doakan. Itu doa ataupun ibadah yang kamu tauhid kepadanya.
Mana jika kamu ibadah kepada selain pada Allah Ta'ala, segala ibadah kamu tu ditolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Doa yang kamu doakan, ibadah yang kamu lakukan, minta kepada selain pada Allah, doa minta kepada selain pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan makbulkan. Ibadah yang kamu buat pada selain pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan terima. Mana jika kamu syirik dalam berdoa, jika kamu syirik dalam beribadah, Allah Ta'ala tidak akan mempedulikan sebarang ibadah kamu itu. Jadi ni tafsir kepada ayat ni. Maka Ibnu Abbas mentafsirkan doa kamu yang di dalam ayat itu dengan makna iman kamu. Doa kamu, maksud doa kamu yang ada di dalam surah Al-Furqan, akhir ayat surah Al-Furqan itu, doa hukum dengan mana iman kamu. Itu Allah Ta'ala tidak mempedulikan kamu kalaulah tidak kerana doa kamu. Itu jikanya kamu tidak beriman, Allah Ta'ala tidak akan mempedulikan sebarang apa-apa yang berkaitan dengan kamu. Ibadah kamu tertolak, doa kamu tertolak, dan segala amal ibadat yang kamu buat yang tidak beriman tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi doa sini maksud dia adalah iman. Dan doa sini seperti yang sudah ma'ruf dah, doa dalam hadis doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dan dalam satu hadis lain ada sebut doa mukhul ibadah, doa adalah sumsumnya ibadah. Jadi ni merujuk kepada doa itu adalah ibadah. Bila doa itu adalah ibadah, jadi Ibnu Abbas dalam mentafsirkan doa dengan makna iman, iaitu maksud iman adalah amal. Maka inilah sesuai dengan pendapat Imam Bukhari yang berkata iman ni qaulun wa fi'lun, itu perkataan dan juga perbuatan. Jadi beriman maknanya adanya qaulun, adanya fi'lun. Mana adanya perkataan, adanya perbuatan, iaitu adanya amalan. Bukan kata satu orang itu beriman tapi amal tidak. Kalau dia tidak beramal, maka dia dikira tidak beriman. Tidak sempurnanya iman dia tanpa amal, kerana dia tidak menzahirkan. Sebab iman adalah bentuk kepercayaan, dan kepercayaan itu berbentuk hati, dan kita kena menzahirkan benda yang dalam hati itu dengan perbuatan. Maka menzahirkan perbuatan, membenarkan yang di dalam hati kita itu dengan perbuatan, itulah iman. Kerana iman juga membenarkan, itu membenarkan kepercayaan kita yang ada di dalam hati kita. Sebab kepercayaan dalam hati tak ada siapa boleh tengok, melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu. Cuma untuk masyarakat umum sebagai orang Islam, maka dia kena menzahirkan diri dia ni orang yang beriman, itu dengannya solat. Contoh solat. Maka sini pendapat Imam Al-Bukhari sesuainya dengan pendapatnya sahabat, dan sesuai juga dengan pendapatnya tabi'in. Bahkan sudah menjadi ijma'nya di kalangan sahabat, ijma'nya di kalangan tabi'in. Iman ini mestinya adanya amal, seiring dengan amal, bersama dengan amal. Sebab tu kita banyak jumpa di dalam Al-Quran
amanu wa amilus salihah. Amanu wa amilus salihah. Di dalam Al-Quran. Orang yang beriman, orang yang amal soleh. Orang yang beriman, orang yang amal soleh. Ataupun Allah Ta'ala ada sebut perkataan amanu, tapi selepas pada amanu tu Allah Ta'ala perintahkan amal-amal soleh. Banyak. Yang mana di dalam Al-Quran mula-mula perkataan Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat selepas pada tu Allah Ta'ala perintah. Perintah situ perintah kepada amal. Maka orang yang beriman, orang yang betul-betul beriman, dia amal soleh. Sebab tu bila ditafsirkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar orang yang beriman, kunu ansarallah. Hendaklah kamu menolong membantunya Allah. Menolong membantunya Allah. Maka tu isyarat kepada jika kamu benar-benar beriman, kamu bantu agama Allah. Bantu agama Allah dengan banyak aspek lah kan. Itu seperti mana di dalam tafsir dia lah. Jadi isyarat kepada kunus itu adalah isyarat kepada amal. Jadi beriman, biasa di dalam ayat Quran bila ada sebut orang beriman, bila berkhitab kepada Allah Ta'ala bercakap dengan orang yang beriman, maka Allah Ta'ala akan suruh melakukan amalan-amalan tertentu, ataupun Allah Ta'ala akan larang melakukan amalan-amalan tertentu. Allah Ta'ala akan suruh ataupun Allah Ta'ala akan larang. Jadi ni isyarat kepada iman. Dengan amal soleh ni hubungan dia tu tidak bercerah tangga, tidak berpisah. Mana iman, amal tidak berpisah. Sebab tu sebahagian ulama dia mentafsirkan iman adalah benda yang berkaitan dengan hati, Islam adalah benda yang berbentuk perbuatan. Bahkan yang sebenarnya iman, kepercayaan bersama juga dengan amal. Bukannya iman lain, amal lain. Ini kebiasaan ya orang di kalangan masyarakat Melayu kurang memahami. Tapi dia faham tu molek dah. Benda ni bukan masalah besar. Tapi kadang-kadang silap faham. Bagi dia nya kita beriman cukup dah. Kita beriman cukup dah. Jadi kalau tidak buat amal pun kira masih lagi beriman dah. Orang yang beriman dia beramal. Jika dia tidak beriman, jika dia tidak beramal, maka dikira dia ni buat satu perkara yang tidak cukup. Bila tidak cukup, dia tidak beriman. Sebab iman dengan amal sekali. Sebab tu kalau kita sebut rukun Islam. Rukun Islam apa? Syahadat la ilaha illallah. Syahadah mana? Perbuatan, iaitu perbuatan dengan perkataan. Ataupun kita panggil qauli. Menyebut dengan perkataan. Lepas tu menunaikan mendirikan solat, tunaikan zakat dan sebagainya kan. Jadi itu isyarat kepada perbuatan. Mula-mula perbuatan dengan lidah. Satu perbuatan dengan jasmani. Satu lagi perbuatan berbentuk harta. Contohnya zakat dengan haji, perbuatan berbentuk harta. Maka keseluruhannya mestinya iman dengan amal ni bersama. Jika tidak bersama, tidak Islam. Kata dia beriman saja. Contoh orang kafir, dia mengaku dia tu dia hanya percaya saja. Dia percaya God tu Allah misal. Maka setakat percaya itu dia tidak Islam. Melainkan dia dengan mengucap kalimah syahadah, dan dia menzahirkan kalimah syahadah dia tu dengan amal, maka barulah dia tu menjadi Islam. Jika dia tidak menzahirkan dengan amal, maka dia masih lagi tidak di kalangan orang yang beriman. Maka kalau daripada kafir, dikira dia tu masih lagi tidak Islam. Cuma kalau daripada orang Islam, dia tu dikira orang Islam yang jahil. Dia sudah Islam, tapi Islam yang jahil. Kadang-kadang jahil dia tu
lebih teruk daripada orang kafir yang faham tentang Islam tapi tak masuk Islam. Habis itunya masuk bab baru. Bab sini kadang-kadang dalam setengah naskah kitab Al-Bukhari, dia ada tulisnya doa hukum iman hukum. Tapi dalam kitab kita ni bab sini tidak ada sebarang tajuk. Biasalah di dalam kitab Al-Bukhari tidak semestinya bab itu dia mengeluarkan tajuk. Kadang-kadang Imam Bukhari sengaja dia kosongkan tajuk. Dia sengaja kosongkan tajuk. Kenapa? Kerana bab yang akan dibincangkan perlu dinilai sendiri oleh pembaca. Perlu dinilai sendiri oleh pembaca. Kerana tajuk dia tu berbetul luas. Tajuk dia tu banyak hadis yang akan diberitahu tu banyak tajuk boleh. Tidak terikat dengan satu tajuk. Tidak terikat dengan satu hukum. Bahkan hukum dia tu banyak yang kita boleh ambil daripada hadis yang hendak dibaca. Dan kadang-kadang Imam Bukhari sengaja tiadakan tajuk. Dia hanya tulisnya tajuk. Dia tak tulis tajuk apa. Dia kata tajuk. Bab ni mana tajuk lah. Tajuk. Bukan dia terlupa. Dia sengaja tak tulis. Maka di kalangan orang yang mensyarah kitab Al-Bukhari, dia menghuraikan makna pendapat Imam Bukhari ni. Satu dengan maksud Imam Bukhari sengaja meninggalkan bab itu, bertujuannya dengan maksud nak beritahu bab yang dia akan beritahu ini adalah bab yang banyaknya kaitan dengan hadis ataupun bab yang sebelum dia. Ataupun seperti mana makna tadi, iaitu bab ini perlu dinilai oleh pembaca. Bab ni ada kaitan dengan sebelum, tetapi bab sebelum perlu dinilai, bab yang baru ini perlu dinilai sendiri oleh pembaca, dan pembaca kena kaji dengan lebih mendalamnya bab yang dia akan hadis yang dia akan baca. Mana seolah-olah perkataan daripada Imam Bukhari, kamu yang baca bab ini kamu ambil perhatian. Itu seolah-olah gitu. Seolah Imam Bukhari kata kamu ambil perhatian. Bab ya hadis yang akan dibaca ni kamu kena ambil perhatian, kamu kena teliti satu persatu. Kerana bab yang akan dibaca ni satu bab yang luas makna dia. Dan hadis hadis dia itu luas makna dia, luas hukum dia. Boleh dikaitkan dengan bab sebelum dan juga bolehnya dikaitkan dengan bab selepas. Dan sebahagian ulama pula menghurai bab yang kosong ni, dia kata Imam Bukhari sengaja mentiadakan nama tajuk kerana terlupa. Adalah seperti mana kata tadi, terlupa. Jadi sebahagian ulama dia kata bab sini sudah ada tajuk, iaitu tajuk dia doa hukum iman hukum. Tapi dalam nuskah kita ni tak ada lah. Wa bi qala hadatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan. Anas itu kan, perkataan Anas itu dengan mana? Akhbarana. Anas itu bukan mana Anas itu akhbarana. Haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala situ ana kan. Anas itu maksud dia akhbarana. Akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan an Ikrimah ibn Khalid an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji
wa shaumi Ramadan. Baris tu boleh dibaca banyak lah. Baris atas pun boleh baca, baris hadapan pun boleh baca. Contohnya syahadatu pun boleh baca, syahadata pun boleh baca. Tapi kita baca syahadati lah. Itu sanad daripada yang sampai kepada Al-Bukhari ini. Berkatanya Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa. Qala, dia berkatanya, Ubaidullah bin Musa ini berkatanya, sini kita beritahu sikit lah tentang dia ni kan. Ubaidullah bin Musa ni dia meninggal pada tahunnya 215 ataupun 14 Hijrah. Ubaidullah bin Musa qala, dia berkatanya, akhbarana, telah menceritakan kepada kaminya Hanzalah. Hanzalah itu Hanzalah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu bin Abdurrahman Al-Jumhi Al-Makki Al-Qurashi. Meninggalnya pada tahun 151. An Ikrimah, daripada Ikrimah ibn Khalid. Ikrimah ibn Khalid ibn Al-Asi Al-Makhzumi. Dia meninggal di Mekah pada tahun 115 ataupun 114. Ali bin Umar, daripada Ibn Umar. Ibn Umar itu mana? Ibn Umar bin Al-Khattab. Ibn Umar ni anak kepada Umar Al-Khattab. Dia ni salah seorang di kalangan sahabat masuk Islam ketika masih lagi tidak akil balik. Masih lagi tidak akil balik. Mana daripada umur muda lagi dia masuk Islam. Jadi mari daripada Ibnu Umar qala, berkatanya dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam ni terbina daripada 5 asas, iaitu syahadati alla ilaha illallah, itu persaksian, itu dengan menyaksinya tidak ada ilah melainkan Allah, dan juga bersaksinya Muhammad itu Rasul Allah. Sini nak terang tentang syahadah. Apa makna syahadah? Apa makna syahadah? Syahadah ni maksud dia saksi, bersaksi. Bersaksi, dalam bahasa Melayu kita panggil bersaksi. Bersaksi. Bila kita bersaksi, maksudnya kita mengetahui, kita tahu. Nak bersaksi mesti kita tahu. Kita nak bersaksi, mestilah kita bersaksi akan benda yang kita tahu. Sebab tu satu orang saksi, dia bila dia menjadi saksi, dia kena 3 perkara. Saksi yang memberi saksi,
Sebab tu dia panggil bersaksi. Saksi yang memberi saksi. Baru jadi faedah. Dan nak bersaksi mesti berdasarkan ilmu. Kalau tanpa ilmu, tak bolehnya bersaksi. Dan bersaksi akan perkara yang dia yakin betul. Dia yakin betul. Maka bersaksi tu mesti ada ilmu, mesti ada keyakinan, mesti ada pemberitahuan. Dia kena beritahu, dia kena iklan, dia kena zahirkan dengan perkataan. Jika dia senyap, tidak panggil bersaksi. Seperti mana satu orang saksi yang menyaksikan satu perkara, tapi dia senyap tidak dipanggil saksi. Saksi ketika dia bersaksi, barulah dia jadi bersaksi. Jadi syahadah adalah bersaksi, bukan sekadar saksi. Dan saksi mesti ada ilmu, mesti ada keyakinan. Lepas pada tu dia naik saksi, dia bersaksi. Maka untuk jadi Islamnya satu orang, benda yang paling mula-mula sekali dia kena ada adalah ilmu. Ilmu dia kena ada. Dan benda ni jadi satu masalah kepada masyarakat Islam yang jahil. Masalah kepada masyarakat Islam yang jahil. Dia sudah masuk Islam kerana keturunan, tetapi dia ni seolah-olahnya tidak Islam kerana jahil. Seolah-olah tidak Islam kerana jahil, tapi dia tetap sudah Islam kerana ayah dia Islam, dia pun nama orang Islam, dikira dia Islam lah. Hal ni tidak dinafi, kecuali dia menzahirkan murtad. Cumanya seolah-olah bagi anak-anak Islam ni, anak-anak orang Islam ni yang jahil, tidak masuk Islam seolah-olah, jikanya dia itu tidak tahu tentang Islam. Maka kita sebagai bapa, kita sebagai orang pemimpin di dalam rumah kita, pemimpin kepada orang bawah kita, maka kita mesti kena didik orang-orang yang kecil gini, budak-budak yang masih lagi tidak faham tentang Islam, ataupun orang-orang lain, sahabat-sahabat kita masih lagi tidak faham Islam. Sebenarnya dia tu tidak, seolah-olah tidak Islam, seolah-olah. Jangan kata dia kafir, dia seolah-olah tidak Islam. Kerana Islam yang sebenar mesti berdasarkan ilmu. Dan mana Islam yang ada sekarang ni tak ada ilmu pun. Bahkan nak bandingkan dengan orang kafir, yang tak masuk Islam lagi, dia banyak ilmu lagi tentang Islam. Banyak tahu lagi dia tentang Islam. Nak bandingnya dengan orang Melayu, dengan orang masyarakat Islam jahiliah ni. Maksud ilmu tu kefahaman. Ilmu, bila sebut kata ilmu, mesti dengan ilmu yakin. Tadi kita ada bagi tahu tentang yakin. Ilmu saja tak cukup, sebab ilmu kadang-kadang bercampur, ya yakin dan juga ya ragu. Maka mestilah ya yakin. Yakin betul. Bila yakin betul, barulah dia naik saksi. Sebab satu orang nak bersaksi, mestilah dia yakin dengan benar-benar yakinnya. Aku tengok betul dengan mata lendai aku, dia ni mencuri. Takkanlah dia kata aku tengok kelibat saja, tak tahu dia curi, mungkin dia curi. Tu tidak yakin. Tidak yakin. Barang kena curinya di tempat tu, tapi nampak kelibat, mungkin mencuri, mungkin tak curi. Tetapi bila satu orang tu dia tengok memang orang tu ambil, maka ni berbentuk yakin. Lepas ambil buku dalam kocek ke apa ke, dia pun buat lagi. Maka ni dengan keyakinan barang itu sudah dicuri. Kalau setakat kelibat saja, tidak yakin, maka inilah dipanggil ilmu.
Ilmu mesti berdasarkan ilmu, ia boleh menyebabkan keyakinan. Dengan keyakinan itulah dia bersaksi. Maka bersaksi itu barulah jadi orang Islam. Ya, betul. Jika tidak, dia ni seolah-olah tidak Islam lagi. Dia seolah-olah tidak Islam lagi kerana tidak ada ilmu, tidak ada keyakinan. Dalam ilmu tak ada. Kalau masyarakat Islam mana ada ni, ilmu pun tak ada. Dan macam mana nak akal adanya keyakinan? Dan ilmu pun tak ada. Dan ilmu yang paling yakin tak ada dah, Al-Quran dan juga Sunnah. Maka dia dapat ilmu mana? Tak kira ilmu tu walaupun bukan Al-Quran dengan Sunnah sekalipun, dia boleh masuk Islam dengan yakin juga. Tetapi jika diberi tahu pada dia tu satu perkataan yang seolah-olah ataupun semakna dengan Al-Quran, semakna dengan hadis, tak apa, dia boleh masuk Islam. Masuk Islam kenapa? Dengan dia memahami pendapat atau perkataan yang seumpama dengan makna Al-Quran, yang seumpama dengan makna hadis, maka dia boleh masuk Islam. Dan dia dapat faham dengan yakin, dengan penerangan-penerangan yang semakna dengan Al-Quran, semakna dengan hadis tadi. Maka dia dapat ilmu. Selepas dia dapat ilmu tu, dia mendapat keyakinan. Dan bila dia sudah berkeyakinan, dia pun bersaksi. Dia naik saksi. Maka persaksian dia mesti adanya penafian, iaitu cara bersaksi bukan saya mengaku bahawasanya Allah Tuhan saya, bukan. Dengan nafi. Perkataan la ni mana menafikan, itu tidak ada ilah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ilah dengan mana? Tuhan yang disembah, iaitu makhluk. Ilah dengan mana? Makhluk. Tuhan yang disembah atau Tuhan yang dijadikan Tuhan. Ni Tuhan kita terjemah dengan makna Melayu lah. Makhluk dijadikan Tuhan. Ilah juga dengan makna ma'bud, yang disembah. Ilah dengan mana? Yang disembah. Mana tidak ada yang disembah, tidak ada yang disembah ataupun dengan dibuat ibadat kepada dia, diminta doa kepada dia ataupun dilakukan ibadah, diabdikan diri, illa melainkannya pada Allah. Melainkan pada Allah Ta'ala saja. Soalan sininya, kenapanya persaksian berbentuk nafi? Sepatutnya persaksian, saya melihat dia mencuri, tapi persaksian dia berbentuk tidaknya, tak ada dah orang lain yang mencuri melainkan dia. Itu cara lain. Mana cara perkataan? Itu cara persaksian berbentuk menafikan. Penafian ni lebih jelas lagi makna dia daripada kita memberitahu saja. Kalau kita kata Rabb saya, ilah saya adalah Allah, dia akan jadi pula dan lain pun ada juga. Dan selain Allah Ta'ala ada juga. Ada juga boleh kita minta dengan selain pada Allah Ta'ala. Tapi bila kita menafikan, tak ada dah yang lain, Allah disembah, diibadahkan kepada Allah Ta'ala sahaja, maka menafikan dalam masa sama menisbatkan, iaitu mensabitkan. Sabit bahaya dah, sabit. Mensabitkan bahawasanya Allah Ta'ala tu Maha Esa. Satu bentuk penafian dalam masa sama mensabitkan Allah Ta'ala tu Maha Esa. Yang mana Allah Ta'ala sahaja disembah, dilakukan ibadah, diminta doa hanya pada dia saja. Selain Allah Ta'ala dinafikan, ditolak, disekat, tidak diterima, mamnu' selain daripada Allah Ta'ala. Ni adalah bentuk
penafian. Tetapi persaksian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, hanya sebut sabit saja, menisbatkan saja. Itu hanya menyatakan Muhammad itu Rasulullah. Maksudnya selain daripada Muhammad pun ada Rasul. Bukan Muhammad saja Rasul, selain daripada Nabi Muhammad tu ada juga Rasul. Mana tidak semestinya Rasul hanya khas Nabi Muhammad saja, tak? Selain daripada Muhammad pun ada, yang dulu-dulu ada. Maka sebab itulah perkataan yang kedua tidak menafikan, hanya berbentuk khabar, memberitahu, menyatakan, mengikrarkan bahawasanya Muhammad itu Rasul Allah. Tidak seperti mana perkataan yang mula-mula, tidak ada ilah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dilakukan ibadah kepada dia melainkan pada Allah. Tidak ada yang layak dijadikan Tuhan, iaitu makhluk. Tidak ada yang layak dijadikan Tuhan melainkan Allah. Tidak ada ma'bud, tidak ada makhluk. Dua makna. Dua makna ni boleh tafsir banyak lah, makhluk dengan ma'bud. Jadi dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan bersaksi, ada tiga perkara ni. Menyatakan tidak ada ilah melainkan Allah. Dan agama mana yang tak tahu ni? Agama mana tak tahu? Dia sebut la ilaha illallah, tapi dia masih lagi mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam perkataan persaksian ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang mana Allah Ta'ala saja tunggal, la syarikalah, tidak ada sebarang sekutu buat Allah. Mana menafikan dengan cara betul-betul menafikan. Allah Ta'ala tidak ada ilah melainkan dia saja. Yang mana Allah Ta'ala yang maha tunggal, dan tidak adanya sebarang sekutu yang bersekutu dengan Allah Ta'ala. Bersekutu ni mana berkongsi. Tidak ada yang berkongsi dengan Allah Ta'ala dalam bab apa sekalipun. Tak ada yang berkongsi, kerana Allah Ta'ala tidak suka berkongsi, kerana dia saja Tuhan. Selain pada dia, makhluk. Jadi dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah Ta'ala, mana ibadah ni kita tahu, ibadah mesti pada Allah. Dan kita hanya kena tauhid pada Allah. Bila berkaitan dengan Allah Ta'ala, panjang. Itu bila la ilaha illallah, segala benda yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kita kena terima. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah, kita kena taat turut. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita taat turut. Benda yang dia larang, kita tinggalkan. Benda yang dia suruh, kita buat. Dan wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, betul pengakuan bahwasanya Muhammad ini adalah pesuruh Allah. Mana pesuruh isyarat kepada Nabi Muhammad ini adalah orang hijrah saja, postman saja, penghantar saja, utusan. Bila utusan ni, mana dia ni adalah hamba. Bila sebut kata utusan, dia adalah hamba, orang hijrah. Dia orang bawah, bukan orang yang berkongsi dengan dia. Ada orang bawah, berkongsi dengan mana lain. Sini bila sebut kata Rasul, Rasul di sini isyarat kepada dia ni kuli saja. Dia sebagai kuli, dia sebagai hamba. Dia bukannya Tuhan. Mana mengakunya Muhammad ini hanya pesuruh Allah.
Lepas tu dalam perkataan lain dia sebut abduhu wa rasuluh. Dia adalah hamba, dia ada rasul. Dia adalah hamba, hamba Allah, dan dia adalah pesuruh Allah. Bila sebut dia ni sebagai rasul Allah, maka sebenarnya kali dia ni diutuskan supaya kita merujuk kepada dia. Sebab isyarat pada rasul, selain daripada mana umat lah, mana umat berkewajipannya merujuk segala masalah yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, merujuk kepada rasul, dan merujuk pada satu orang, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi segala masalah dalam akidah, masalah dalam bab hukum, mesti merujuk kepada Rasul Allah. Tidak merujuk kepada selain daripada Rasul Allah. Sini tidak sebut juga, sahabat pun tak sebut. Tabi'in lagi jauh lah. Ulama-ulama ulama-ulama yang dahulu lagilah jauh. Kalau ulama Nusantara ni lagi-lagi dah jauh. Kalau ulama-ulama Nusantara, kalau sudah perikat jauh sangat dah. Tu adalah perikat-perikat yang sudah jauh. Maka sini segala masalah merujuk kepada Nabi Muhammad. Nak memahami agama, rujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan Al-Quran dengan Sunnah. Yang mana kita apa-apa masalah merujuk pada dia. Maka inilah isyarat pada persaksian kita. Kita bersaksinya bahawa tidak ada ilah melainkan Allah, dan juga kita bersaksi juga kita ni nak merujuk kepada Nabi Muhammad. Kita nak rujuk dia. Segala masalah kita rujuk kepada dia. Segala hukum kita rujuk pada dia. Dalam bab nak memahami agama, kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah Ta'ala sudah melantik khasnya Nabi Muhammad ni sebagai pesuruh Allah. Tujuannya nanti dia ni sebagai utusan Allah semata-mata nak suruh kita berpandu kepada dia. Bukan berpandu pada orang tu, orang ni, tak. Berpandu kepada satu orang. Memahami agama, mengikut kefahaman daripada satu orang. Kita faham agama. Maka inilah konsep perkataan syahadah kita tu. Dengan ilmunya, dengan keyakinannya, dengan berkesaksinya, tidak ada ilah melainkan Allah Ta'ala, Muhammad itu Rasulullah. Dan sebagai ulama dia menghuraikan mana la ilaha illallah isyarat kepada Al-Quran. Kalau mentafsirkan dengan bentuk isyarat, wa anna Muhammadar Rasulullah, dengan masuk hadis, dengan masuk sunnah. Tapi bahkan sebahagian ulama menafikan cara pentafsir yang lagu tu. Sebenarnya kali Allah pun merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Nabi Muhammad pun merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi untuk mudah faham, hak daripada Allah Al-Quran, hak daripada hadis Nabi Muhammad. Ya. Dia macam ni, masalah mazhab dengan fatwa tu jadi macam mana? Masalah fatwa, ya. Jadi kan bila suatu perkara itu dia tak terang, jadi dia buatkan fatwa ataupun kita ikut mazhab. Ya. Jadi dia semua ni dia dia menuju pada hadis dan Quran ke? Ya, mesti. Dia Nabi SAW ada sebutnya saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Ini asas dalam kita memahami sebarang hukum, ataupun kita nak cari hukum baru. Hukum baru mestinya paling kurang saddidu. Saddidu mana betul-betul tepat dengan nas. Dan kadang-kadang tak mungkin boleh tepat kerana tak berlaku masa zaman Nabi SAW. Dan perkataan yang jelas pun tak ada. Maka mestilah ada perkataan, pendapat-pendapat yang sehampir mungkinnya dengan nas, tidak lari jauh daripada nas. Mana hampir, pendapat dia tu adalah yang hampir. Dia panggil waqaribu. Nabi SAW perintahkan supaya qaribu. Maka ni isyarat kepada cara kita nak berfatwa, nak berijtihad,
Walaupun tidak ada dalil, cari, paling kurang kena cari dulu. Cari dulu, tidak ada. Bila tidak ada, mestilah kita berfatwa sehampir mungkinnya dengan dalil. Sehampir mungkinnya dengan dalil. Ataupun tidak lari dari dalam usulnya Al-Quran dan juga hadis, tak lari daripada usul tu. Mana cara-cara ya tidak lari daripada benda-benda yang dilari daripada Al-Quran, tidak lari daripada benda-benda yang dilari daripada hadis. Mesti dalam konteks itu. Macam kita hadiahkan baju Quran pada orang lain, dia ada gunakan satu pendapat gunakan kias. Maknanya dia bolehkan sebab ada kias, kita boleh buat haji untuk orang lain, puasa apa tadi untuk orang lain. Jadi dia gunakan kias tu untuk apa? Bolehkan hadiah pada baca Quran. Kias, nak kias ni dia ada kaedah pula. Kita nak kias, tidak boleh kias jika sudah ada nas. Bila sudah ada nas yang jelas, tak perlu dah kias. Bila nak kias ni kerana tidak ada nas yang jelas. Bila tidak ada nas yang jelas, perlulah kita kiaskan dengan nas. Nak kias pun mesti dengan menggunakan nas. Jadi dalam masalah ibadah, masalah ibadah tidak boleh dikiaskan. Kerana ibadah berbentuk segala bentuk amar, bentuk perintah. Perintah saja dilaksanakan. Selain daripada perintah tidak patut dilaksanakan kerana dia berbentuk ibadah. Kalau benda yang kita nak buat tu berbentuk hubungan sesama manusia, hukum hakam yang berkaitan dengan di luar ibadah, maka di luar ibadah, maka benda ni sesuai sangatnya dikiaskan. Dan biasanya dalam bidang fatwa akan dibicarakan dalam masalah tu, bukan masalah ibadat. Hanya saja masalah-masalah ibadat yang halus-halus saja dibicarakan dengan cara nas. Itu pun tidak menggunakan nas itu sebagai dalil untuk melakukan bid'ah-bid'ah apa tak. Sebab dengan baca Quran ni satu masalah besar. Kalau baca Al-Quran kepada orang mati, satu masalah besar. Contohnya, jika kita kata membaca Quran kepada si mati, maka Nabi lah SAW yang paling layak sekali membaca Al-Quran pada anak dia yang meninggal kan. Ada pernah yang anak Nabi SAW meninggal. Lepas tu sahabat-sahabat yang di zaman Rasulullah ramai mana yang meninggal. Sepatutnya paling kurang Nabi kata Al-Fatihah, seperti mana orang kita sudah buat. Jadi tidak ada sebarang nas yang mana kematian ini sudah menjadi kebiasaan. Di zaman Rasulullah berlaku kematian, bukan zaman Rasulullah tak ada kematian. Maka mesti ada satu nas, satu berita daripada sampai pada kita yang memberitahu Nabi pernah suruh kita baca Quran pada si mati. Jika ada satu nas, satu dalil, kita akan boleh baca lah. Jika tidak ada, hanya berbentuk sedekah jariah saja Nabi sebut, maka sedekah jariah hanya sedekah jariah. Jangan dikiaskan dengan sedekah berbentuk qauli, berbentuk baca saja. Sebab baca ni paling senang sekali. Bila paling senang, lebih baiklah Nabi SAW ajar kepada sahabat, siapa-siapa yang tidak ada wang, maka hendaklah dia sedekahkan Fatihah ataupun ayat-ayat Al-Quran. Maka ni jelas. Dan sahabat kita sudah sedia maklum. Sahabat yang ikut Nabi SAW, dia duduk di masjid Nabi pun ada 70 orang. Ashabus Suffah, 70 orang yang menumpang di Masjid Nabawi. 70 orang. Paling kurang Nabi berpesan kepada 70 orang itu seorang, kalau ada saudara-saudara kamu yang meninggal, kamu tak ada harta dah nak tolong mereka, bacalah Al-Fatihah kamu. Maka inilah benda yang selayaknya Nabi sebut. Sebab tu bila benda-benda macam ni tak ada, maka jadi tak layaknya, tak layak, tak relevannya kalau kita nak kias. Sebab nak kias satu benda ya, mungkin rasa dia sama tapi benda tu berbeza. Ayam dengan bewok, ayam bewok bila masak berkurang, ayam bewok. Tapi bewok tak boleh makan, ayam boleh makan. Supaya ada setengah yang kata babi pun rasa lebih kurang ayam, dia kata.
tetap juga dia haram. Kalau ni kita nak kiaskan, ada rasa macam ayam, rasa macam ayam halal lah. Jadi sebab tu cara dia memfatwakan dengan cara kias gini, satu benda yang lari jauh. Kita nak kias macam mana ayam dengan biawak, yang mana ayam ni ada hijau dia, bentuk dia dan cara dia yang ada tersendiri dia, ada keadaan dia yang tersendiri. Biawak dia ada keadaan dia yang tersendiri. Walaupun bila dimasak, rasa dia tu sama. Tetapnya tidak relevannya kalau kita nak kias. Begitu juga dalam masalah baca Quran. Lagi tajuk sikit. Wa iqamis salah. Sambung sini, wa iqamis salah, dan menunaikan mendirikan salat. Sebut kata mendirikan salat, itu perbuatan yang paling penting di dalam salat adalah berdiri. Sehingga salat jenazah pun berdiri. Itu perbuatan yang paling penting. Mendirikan salat. Dan masalah dalam mendirikan salat, maksud dia mendirikan salat secara sempurna. Sempurna itu adalah sempurna mengikut sunnah, sempurna mengikut syariat Allah. Tidak boleh direka, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangkan, kena mesti jadi syariat. Allah Ta'ala kata subuh 2 rakaat, kita tak boleh buatnya subuh 20 rakaat tak boleh. Sebab 20 rakaat lagi bagus. Saya solat subuh 10 kali. 10 kali solat subuh. 10 kali solat subuh mana jadi 20. Jadi tidak boleh kita gajing gitu, kerana apa, kalau kita buat 20 mesti dapat pahala berganda-ganda. Jadi tidak boleh dikiaskan gitu. Jadi ni maksudnya tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan. Kurang betul boleh. Contohnya solat subuh, tak apalah kita buat hari ni kita buat 1 rakaat saja. 1 rakaat saja. Nanti esok kita buat 1 rakaat lagi, kira 2 lah. Jadi tak boleh gitu. Mana mestinya tidak dikurangkan. Tidak ditambah, tidak dikurangkan seperti mana syariat Allah. Jadi iqamis salah, menunaikan salat secara sempurna mengikut syariat. Rukun-rukun dia, syarat-syarat dia. Dan yang itu kita boleh tahu seperti mana dalam hadis lah. Sikit lagi insya-Allah bila sampai tempat dia, kita akan belajar hadis bab solat. Wa ita'iz zakat, dan juga menunaikan zakat. Menunaikan zakat pun secara sempurna Allah Ta'ala syariatkan. Dan penerangan tentang zakat pun sudah ada di dalam hadis. Wal haji, dan juga menunaikan haji di Baitullah, mana di Mekah. Menunaikan haji di Mekah, selain pada Mekah tidak boleh. Sebab dalam hadis lain yang semakna dengan hadis ni, dia ada tambahannya, menunaikan haji di Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan juga puasa pada bulan Ramadan. Puasa yang boleh lain dengan maksud Ramadan tak boleh, tanpa alasan dia lah. Iaitu dengan mana puasa Ramadan secara sempurna mengikut syariat Allah, haji mengikut syariat Allah, zakat mengikut syariat Allah, solat dengan syariat Allah. Maka inilah asasnya Islam, dan inilah asasnya iman. Asasnya iman ni juga. Sebab dalam Al-Bukhari ni kita sudah bincang dah, Islam dengan iman satu makna. Satu makna. Jadi ni pun semakna. Iman dengan Islam satu makna. Habis itu Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi lepas ni rehat dulu sekejap. Rehat maksudnya rehat makan dulu lah. Makan. Lalu lepas pada tu kita sambut. Mana secepat mungkin lah. Sebab nak makan, nak rehat, nak apa lagi tu, nak buat ke apa tu.
Tidur janganlah. Dia dah sonok lah. Dia nampak lekuk dia. Bisa boleh. Besok pagi tu. Syah, tak petang lah Syah. Dah mati lah. Kan siapa lambat kena buat nasi berlauk. Mana ni Syah? Betul. Ya. Ada 8. Nombor-nombor ni lah dia. Makan mana? Makan dah. Cari nasi lemak. Zul, nasi lemak paling champion sekali dekat kampung Paling Subang. Champion. Zul biasa bangun tengah hari. Kita tak tahu. Nasi lemak daun pisang aja. Mana? Berjaras. Kau pergi jauh. Lepas tu balik kau tidur. Cari hadis Sini macam belakang ni 5 minit